Okey, dah start dah ni Ya benar. Oh, okey. Kita bakal bermula sebentar lagi. Kita pun dah live pun Ustaz. Okey. So kita minta lah macam semua orang get ready. Kita share lah, kita share. share pada sahabat kita insya-Allah. Kok siapa nak ambil air ke nak ambil apa sambil kita live ni sambil kita sembang. Kita akan tahu tentang air kerusi ni, air kerusi macam mana air kerusi diturunkan, apa kena dan beberapa kelebihan air kerusi. Ya, kalau kita tengok dekat Google ni pun kan Ustaz, bila kita search kepentingan ayat kerusi tu banyak. Sampai ada kata yang memisahkan antara kita dengan Allah ni. Once bila kita baca ayat kerusi, kita boleh dekat, macam tu lah lebih kurang antara maut je Ustaz. Yes, betul. Saya tak berapa pandai nak menyebutnya, takut salah. Kita sembang insya-Allah kita bagi peluang pada sahabat kita yang kita live di dua platform kan, betul? Dua platform kita ada platform, jadi yang dekat muka buku yang di muka biru di Facebook minta share, yang mana-manalah share. Kalau dekat TikTok boleh tap share dengan kita, Ustaz, dengan panggil ramai-ramai kawan-kawan tengok. Sebab malam ni orang kan kalau sebut pasal ayat kerusi ni macam dia sangat dekat dengan, saya tak tahu dah sama ada dengan komuniti Islam keseluruhannya ke, ataupun memang kita Melayu Islam ni ke, ataupun Melayu Malaysia Islam ni Ustaz. Kalau sebut ayat kerusi tu dia macam satu ayat yang sangat special. Ya, memang special. Dan benda ni ayat ni memang kalau Ustaz dah banyak ada Ustaz cerita pengalaman Ustaz. Ada pengalaman dia. Jadi best. Pengalaman ni boleh nampak on the spot dia punya kelebihan ayat kerusi ni. Cuma ayat kerusi ni sementara kita sahabat kita kalau boleh tahu share, sebab Ustaz nak cerita tentang macam mana ayat kerusi diturunkan. Faham. Ayat kerusi ni sebenarnya diturunkan selepas hijrah tau. Selepas Nabi Rasulullah SAW dia berhijrah dan berpindah daripada Mekah ke Madinah. Kena ingat Nabi berpindah tu bukan kerana takut, tapi kerana perintah Allah Taala. Jangan kata Nabi pindah kerana takut. Tak bukan kerana Nabi berpindah daripada Mekah ke Madinah tu kerana perintah Allah Taala. Dan juga Nabi pun beritahu kalau kita berpindah atas niat kita lah, kalau boleh hijrah. Contohlah masuk bulan Muharram. Semua masuk bulan Muharram je, semua dah berniat dah. Aku berniat nak ni. Tu panggil hijrah tu. Hijrah kita niat nak yang lepas tahun lepas yang kurang amal, tahun ni kita niat kerana nak tambah lagi amal. Tu biasa macam kat hijrah. Rasulullah SAW beritahu bila dia hijrah, kalau hijrah dengan niat nak kalau niat betul-betul kerana Allah Taala, dapat Allah Taala. Sama kalau niat nak kerana nak kahwin, ada janda ke, ada anak dara kat Madinah tu, dapat janda tu ada. Kalau berpindah kerana dapat akta pun dapat akta. So benda tu kata orang tengok pada kita punya niat tu apa. Okey, berbalik kepada ialah ayat kerusi ni sekali lagi Ustaz kan, dia dikaitkan dengan pelbagai juga Ustaz. Ya, betul. Ayat kerusi ni sewaktu dia turun kan, Allah Taala perintahkan Jibril AS turun tu. Oh, ya Ustaz. Bukan Jibril, kejap. Yang tadi Ustaz kata ayat ni diturunkan lepas hijrah. Lepas hijrah. Maksud Nabi hijrah ke Madinah dan ayat tu di Madinah. Faham. Ayat tu turun di Madinah, bukan di Mekah. So dia diturunkan melalui Jibril. Jibril buat turun ayat tu especially ayat tu saja. Ayat tu saja, bukan specially flow lah. Kalau kita specially turun daripada dengan Jibril bersama dengan 70,000 malaikat. Banyak. Masya ramai lah. Jadi Jibril turun bersama 70,000 malaikat. Jadi nak beritahunya kehebatan ayat kerusi ni. Sebab ayat kerusi ni ada setengah ulama kata ayat kerusi ni ibu kepada ayat-ayat dalam Quran. Saya pernah dengar juga perkataan dia bila orang sebut pati, tak tahu ibu ke pati ibu. Even kadang-kadang kita pun daripada dilahirkan, daripada kecil lagi pun memang kita dah kata orang, kalau saya tak tahu lah, macam saya cakap kat Ustaz tadi, kalau masyarakat Islam Malaysia ni memang popular dah ayat tu. Ya, betul. Antara ayat yang wajib dihafal. Dari kecil-kecil kan dulu. Memang. Sebab ayat kerusi ni, bila sebut hantu, ayat kerusi lah. Betul. Sebab tu, kalau kau nak pergi sana, baca ayat kerusi dulu. Even kadang-kadang kalau dalam kisah-kisah mistik pun, nak halau apa benda, dia akan ayat kerusi. Itu kan kita tengok cerita macam-macam lah, cerita dalam filem-filem kan. Filem Saka ke apa semua kan. Tu memang akan dibacakan ayat kerusi. Sebab ayat kerusi ni, tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah Taala, diturunkan oleh Jibril AS bersama 70,000 malaikat. Sewaktu turun tu kecoh iblis. Iblis dan syaitan ni kecoh. Memang kecoh.
75,000 70,000 malaikat turun. 70,000 malaikat turun bersama dengan ayat ayat tu. kursi tu. Maksudnya Jibril bawa ayat tu bersama diiringi oleh 70,000 malaikat yang hebatnya apa dah? 70,000 ayat kursi. Kalau ayat Quran lain Jibril seorang buat turun. Betul dan Nabi. Tapi ni ayat kursi ni adalah Jibril buat turun 70,000 ni bersama 70,000 malaikat dan masa tu iblis syaitan ya Allah kecoh dong. Takutlah. Takut dah sebab kan dia tahu dah ayat ni adalah memang istimewa sebab malaikat Jibril bersama 70,000 malaikat buat turun ke nak bagi kepada Rasulullah SAW. Dan mereka tahu dah ini kalau dapat kat umat Nabi Muhammad memang akan berlaku terdinding antara syaitan dengan iblis tu dengan manusia yang mengamalkan. So, ada satu kata orang tu macam penampak shield. Kan? Ustaz, mungkin kalau saya tak tahu dah Ustaz boleh share ke tak, kenapa agaknya diturunkan ayat kursi ni, ada special alasan yang sebab ke? Dia sebenarnya ayat kursi ni kan sebenarnya memang ayat tu special lah sebab tu dia ayat tu ibu ni, daripada ibu kepada Quran. Faham? Dia sebenarnya ayat Quran ni semua everything bagus sebenarnya ayat Quran, tapi dikategorikan ayat kursi adalah satu ayat yang memang tinggi daripada derajat dia lah. Dan siapa mengamalkannya insya-Allah terlindung. Dan dikatakan Rasulullah SAW sebab tu bila sampai pada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah perintahkan Zaid bin Sabit tulis dan bagi pada sahabat terus. Tulis dan Rasulullah perintah tulis dan bagi pada sahabat. Dan Zaid bin Sabit terus bagi pada sahabat. Dan sahabat mengamalkannya. Dan banyak peristiwa berlaku. Sehingga Rasulullah SAW beritahu sesiapa yang membaca ayat kursi selepas sembahyang. Lepas sembahyang maka dia takkan mati selagi dia tak nampak syurga untuk dia. Masya-Allah, tak apalah hebat syurga. Banyak ustaz sebenarnya kelebihan yang kita tak tahu. Ayat kursi ni setiap kali lepas solat baca amalkan ayat kursi. Baca kursi mudah je kan. Sambil contoh kita sibuk apa sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahalazim. Assalamualaikum kali terus baca kursi terus. Allahu sampai habis. Lepas tu doa sikit bangun. Tak ada masalah. Jangan tinggal. Don't ever lah. Kalau bagi kita kalau boleh abang kena wajibkan baca kursi tu. Okay, saya akan amalkan. Amalkan insya-Allah ada. Kalau boleh tuan-tuan pun semua jangan kena amal. Yang dengar ni pun kena ambil bila kadang-kadang kita dengan ustaz kita sembang, banyak ustaz share, ustaz tak kena call. So bila dah di-share tu kita amalkan secara mudah. Saya tak adalah nak cakap macam mana ustaz, kan orang kata kau ni poyo dah boleh. Tapi alhamdulillah ustaz ada beberapa benda yang ustaz sarankan kita cubalah. Sebenarnya you akan nampak tau. Ini live testimonial. Saya tak cakap saya baik, memang saya pun nakal, semua orang tahu. Tapi bila saya start amalkan sedikit demi sedikit apa yang ustaz cakap tu, alhamdulillah ustaz memang nampak betul. Kita amal cuma kita tak tahu selama ni ustaz kan. Itu penting abang kita berkawan, kita bersahabat kan. Sahabat yang paling baik adalah sahabat yang dapat membawa kita pada akhirat tu jelah. Alhamdulillah. Dan kalau kita satu sahabat kalau kita tengok dia tu, kita tengok muka dia tu nampak akhirat tu, memang sahabat tu baguslah. Betul. Kita boleh kawan dengan dia. Dan macam ustaz pun niat ustaz bila jumpa sahabat-sahabat kita, walaupun Rasulullah beritahu baligu ani wala ayah, sampai daripada aku walaupun satu ayat. Nah, balik tu sampai daripada aku walaupun satu ayat ustaz akan sampai. Faham. Sikit pada sahabat kita, dan kita tengok kategori yang kita nak sampai tu kan Abang Mandi. Betul. Kalau orang-orang yang kita nampak standard lain sikit kita cakap kalau Tan Sri ke Datuk Sri ke cara lain pula. Kalau orang kampung biasa cara lain kita approach kan, itulah. Jadi ayat kursi ni sama juga. Ayat kursi kita sama-sama amal. Sebab ayat kursi ni memang satu kelebihan yang Allah Taala bagi, yang mana memang kelebihannya kalau tuan-tuan nak tengok nantilah, insya-Allah kita akan keluar satu buku Abang. Insya-Allah. Okey, menarik tu. The Power of Ayatul Kursi. Ataupun kalau zaman-zaman sekarang ni orang lebih suka dengan the magical ustaz, ataupun the magical. Yalah, magic tu boleh berlaku sebenarnya kalau dengan cara yang betul ustaz kan. Betul. Sebab tu dah sementara tu sebelum kita teruskan, minta siapa yang baru masuk, kita tengah cerita tentang kelebihan ayat kursi. Sebab macam you all pun tahu kan, kalau sebut ayat kursi ni kena sampuk ayat kursi. Kalau dia nak halau hantu ke, dia nak even kadang-kadang orang nak kawal kemarahan, ayat kursi. Yes, dan yang saya perasan juga ustaz, ayat kursi ni banyak dijadikan
perhiasan di dinding-dinding semua kan. Sebenarnya kalau ada setengah ulama dia larang kita letak ke dinding. Letak saja, tak baca tak boleh. Patutnya baca lah Patut kan. tengok baca. Contoh kita kan kalau orang datang rumah ustaz tak ada ayat Quran sangat, tak ada benda tu. Cuma kalau kita pergi rumah orang, tengok ada ayat Quran, kita bacalah, kita baca. Bukanlah nampak cantik je tapi tak baca tak guna juga. Cantik tak ada, cantik tapi dalam hati kita baca ayat Quran, dapat pahala kat tuan rumah kan. Bukan kadang-kadang kita pergi kedai, kita tengok orang letakkan ayat kursi, kemudian ayat 1000 dinar wa man yattaqillah, kita tengok kita baca. Dapat kat kita pahala dan dapat juga ketuan kedai tu pahala. So kata orang adang-adang tak salah lah nak hias, cuma jangan setakat menjadi hiasan tapi kita baca. Jadi ayat kursi ni tuan-tuan dan perempuan, ayat kursi ni di samping kelebihan tu banyak lagi dah Rasulullah SAW beritahu tentang kelebihan kursi, dan ulama-ulama pun mereka buat eksperimen dengan ayat kursi ni, dan mereka baca sekian-sekian dapat kelebihan sekian-sekian. Baca sekian-sekian dapat kelebihan sekian-sekian. Dan ayat kursi ada setengah ulama kata dia ada 170 ayat, 170 ayat atau 170 huruf, macam-macam dah dia punya itu. Dan ayat kursi ni kalau kita paling bagus sekali, kalau kita nak baca ayat kursi ni paling bagus sekali tiap-tiap lepas sembahyang, satu. Yang kedua, kalau kita boleh kita baca ikut dia punya huruf tu, iaitu 170 huruf. 170 huruf. Kalau kita baca contohlah, ada kelebihan tu insya-Allah akan tuan dan perempuan akan dapat kelebihan tu, dan insya-Allah bila buku kita keluar kita akan paparkan. Ada soalan ke? Ada soalan insya-Allah. Nanti ustaz akan baca soalan sikit. Ustaz, betulkah benda-benda macam tu boleh menampakkan zahir dia? Contoh air kencing, tak perasan. Contoh soalan apa ni? Ustaz, betulkah benda-benda macam tu boleh menampakkan zahir dia? Contohnya air kencing. Mungkin jin ke, dia tanya jin. Bak jin kali-kali. Dia tanya kita tengah cerita ayat kursi, dia tanya pasal jin macam mana ni Ustaz? Lepas tu apa maksud contoh kita mimpi benda-benda gaib, bila cuba baca ayat kursi, dia sangkut dan benda tu siap galakkan kita. Okey. Ni Khai tanya, Khai. Dia tanya kenapa kita baca kursi, makin kita baca makin dia gelak. Makin kita baca ni soalan cepuman. Soalan cepuman. Dan sering berlaku kita tengok kepada orang kerasukan. Ada kadang-kadang orang tu ada jin dalam badan dia. Makin dia baca, makin jin tu kacau dia, makin dia kacau. Dan bahkan kadang-kadang ada setengah tu kita pergi kita rawat orang perawat tu ataupun tabib ke, kita kata muallis ke, pergi makin baca kursi, makin dia ketawa kita. Berlaku kan, banyak berlaku kan. Ni ulama dia letak satu dia bagi satu jawapan yang mana kenapa terjadi gitu? Sebab dalam hati pembaca tu, pengamal tu membesarkan pengaruh jin tu daripada kebesaran Allah Ta'ala. Situ. Sebab tu dia ketawa kat kita. Faham, maksudnya dia seolah-olah macam kita lebih terlalu, macam nak cakap saya taksub ke, terlalu bukan taksub, kita contohnya kekacauan yang jin yang kacau diri kita tu, kita rasa dia lebih kuat daripada Allah Ta'ala tu sebenarnya. Jadi kita macam kita membuatkan dia boleh mempengaruhi kita lah Ustaz kan. Dia ketawa sebab jin ni dia tahu apa yang keadaan diri kita, aura diri kita apa semua. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita kadang macam ustaz jumpa pesakit dia kata, ustaz kenapa bila saya makin baca ayat kursi makin dia makin menjadi. Sebab ustaz sering kata sebab keyakinan awak kepada benda yang dalam diri awak tu lebih kuat daripada Allah Ta'ala. Ustaz kata gitu dia. Tak, saya yakin Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita kata yakin sebenarnya. Tapi sebenarnya kita tak yakin. Kenapa tak yakin? Kita balik pada fardu ain lah. Fardu ain. Sebab kita tak belajar hukum sifat ketuhanan. Bila kita tak belajar hukum sifat ketuhanan, kita tak tahu sifat Allah itu macam mana. Betul. Sifat kudrat Allah macam mana, sifat iradat Allah macam mana, sifat samak dia macam mana, sifat basar macam mana, kita tak tahu. Bila kita tak kenal hukum sifat ketuhanan, maka kebesaran Allah Ta'ala tidak ada dalam hati kita. Satu lagi, yang kedua ialah macam mana kita nak masuk kebesaran Allah dalam hati kita, sedangkan kebesaran makhluk ada dalam hati kita. Kita nampak orang tu, kita rasa orang tu lah yang boleh memberi rezeki kepada kita, kedai boleh memberi rezeki kepada kita, kerjaya kita boleh memberi rezeki kita. Itulah kebesaran. Sepatutnya kita jangan macam tu lah. Tak boleh dah, kita kena letakkan kebesaran Allah Ta'ala dalam hati kita. Nak letakkan kebesaran Allah dalam hati kita, kena belajar. Kena belajar lah. Jomlah, macam ustaz ni. Ustaz, hari Isnin kita ada pengajian. Ada pengajian. Hari Isnin kita ada pengajian fiqh. Hari Selasa ada pengajian tauhid. Hari Rabu ada pengajian tasawuf. Tiga ni fardu ain. Wajib tuan-tuan semua kena belajar. Dan belajar pula
1 jam je, tak lama Abuan. Belajar 1 jam. je. Dan pada terutama sekali pada hari ini, macam hari ini start kita belajar hukum sifat ketuhanan hari ini. Kita belajar hukum sifat ketuhanan. Bagaimana kita nak kenal sifat-sifat Tuhan tu? Bukan nak kenal zat dia, tak kena kenal. Jadi bila kita dah kenal, maka di sini tuan-tuan bila tuan-tuan baca, tak tahu kata baca kursi, tuan-tuan baca bismillahirrahmanirrahim saja pun syaitan dah takut dah lagi dah. Betul. Jin dah lagi dah badan tu itulah. Tapi kalau kita tanya, kalau ustaz tanya, kalau dia tanyalah, mana ustaz nak baca? Nak baca Quran Auzubillahi minas ke nak baca Quran ayat kursi? Ustaz akan kata, ustaz akan baca ayat kursi. Sebab ayat kursi ni memang dia bila dia turun, kita nampak sejarah dia turun pun kita nampak dah syaitan, iblis gentar, takut. Ada setengah kata sampai terbegak-begak pun ada. Wow. Sampai terbegak pun ada. Ada setengah ulama kata mungkin dia saja dia buat kelakar. Sampai nak beritahu ketakutan syaitan dan iblis tu akan ayat kursi ni. Takut. Jadi kita kena amal insya-Allah. Pada ustaz pula, sebab antara pengalaman ustaz ustaz kan pernah merawat. Sekarang pun ustaz merawat juga. Saya masih merawat. Macam macam kebiasaannya kalau macam ayatul kursi ni ustaz, kita guna untuk apa? Memang dia ke sebenarnya dia ni boleh digunakan untuk semua. Boleh untuk tenangkan hati kita. Sebab orang duk fikir dia berkaitan dengan mistik je banyak kan. Tapi mungkin kita nak susah hati ke, dia boleh tenangkan hati ke? Boleh. Dia ayat kursi ni dia boleh apa-apa. Alhamdulillah. Maksudnya dia everything boleh. Everything boleh. Ayat kursi ni everything boleh. Sebenarnya bila berlaku gangguan dalam diri kita, sebenarnya gangguan tu daripada jin, syaitan, apa semua yang gaib tu. Bila kita baca ayat kursi, maka dia akan memberi ketenangan pada kita, akan memberi kekuatan pada kita, akan memberi kita kata jiwa kita tak kacau, kita tak rasa gusah, tak rasa resah, tak rasa gundah gulana dengan pembacaan kursi. Tapi ayat kursi kena baca betul lah, Puan. Ustaz, patut kalau kita baca dia tak kisahlah berapa kali kan. Kalau macam macam sebaik-baiknya macam ada soalan ni kata kalau kita baca ni kena 5 kali ke, kena berapa kali ke kan. Pada episod yang lepas kan ada kan Ustaz bab sihir, bab santar kan. Ustaz ada kongsi, tapi dia Ustaz akan kongsi sebab ni pasal ayat kursi ni Ustaz akan kongsi ayat kursi. Ayat kursi ni kalau tuan-tuan nak baca lah, pertama kita tak lepas sembahyang sekali tu wajib lah. Kalau maksud kita wajib kan, bukan wajib kena baca. Setiap 5 waktu tu. Sebab apa? Ni akan menghubungkan kita dengan akhirat. Sebab apa? Kita takkan mati selagi kita tak nampak syurga kita. Tak nampak tempat kita dah. Seronok dah. Just baca ayat kursi, tapi kena baca dengan betul lah. Kena tasmid kan. Kalau ada ustaz ke guru ke, kita tasmid kita baca depan dia, ustaz tolong dengar, saya baca ni betul tak betul. Kadang-kadang salah kita baca kan. Okey. Satu, yang kedua, kalau tuan-tuan nak buat amalan untuk nak hindarkan daripada gangguan jin, iblis, syaitan apa semua kan, makhluk halus, pontianak, gondoro apa semua kan. Okey, yang itu tu ustaz bagi ijazah pada tuan semua, tuan-tuan baca 7 kali setiap lepas sembahyang. 7 kali setiap lepas sembahyang. Kalau ada yang tinggal lah. Kalau jangan tinggal, amalkan. Kalau paling tidak sibuk, tuan-tuan baca 7 kali lepas subuh, 7 kali selepas asar. Tu je cukup dah 2 tu. Kalau kita tak lepas. Tu air kat surah tu. Kita kena mulai dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ustaz memang betul tak ada kena buatan orang ke apa, jangan salah faham pula. Biasa dah tua jenis. Iyalah. Kalau ustaz saya muda pun sama. Maksudnya semua orang sekarang ni dapat COVID dapat apa ni, memang dia macam-macam ustaz. Semua tak boleh salah sikit je boleh. So dah semua orang kata dah sedar keadaan diri kan. Amalkanlah ayat kursi. Kau ayat kursi pun tak nak. Lepas tu kerja nak minta benda senang. Ayat kursi ni tuan-tuan banyak. Untuk minta kerja boleh. Nak minta apa macam. Nak cari jodoh pun boleh. Nak kahwin 2, nak kahwin 3 pun boleh. Nak kahwin 2, 3 pun boleh. Ustaz daripada ingat mentega fung kanan, fung kiri, fung depan, fung belakang tu. Baiklah baca ayat kursi. Jin tanah, jin tanah, jin toncek, jin segala jin kan. Lebih kita baca ayat kursi. Ayat kursi memang istimewa tuan-tuan dan puan. Ayat kursi ustaz suka baca sebab apa? Kalau untuk urusan rezeki pun kita boleh baca. Okey, kalau pada siapa yang baru masuk tadi, antara yang di sharekan oleh ustaz, you all boleh amalkan ayatul kursi ni, ayat kursi ni. Ada yang tak tahu ayat, mungkin nak ada tak tahu ya Allahu la ilaha tu ustaz kan? Ayat dia baca setiap kali lepas solat fardu. Habis maghrib, habis asar, habis isyak, habis semualah 5 waktu tu. Baca je ayat kursi. Lepas kita habis doa ke tak kisahlah ustaz kan. Terpulang pada kita dah kan. Terpulang pada kita lah. Kalau untuk ustaz kata nak lindungi diri daripada, kalau saya salah ustaz betul tahu. Okay. Kalau nak lindungi diri daripada Pontianak Harun Sunda Malam ke daripada apa-apa, kadang-kadang orang ni suka ustaz kan. So baca at least selepas subuh dan juga asar 7 kali. 7 kali lepas subuh. 7 kali lepas subuh. Kalau boleh, jangan kalau tuan dah sibuk sangat. Kadang-kadang dah biasa kita kerja kan. Kita kerja ni kita sibuk nak anak nak mandi, sibuk nak mandi kan.
Tak apa. Lepas semayang tu sambil-sambil jalan boleh. Sambil-sambil jalan. Tapi lah, bila Ustaz cakap ni saya betul ingat ada yang bagi respon. Diorang kata, lepas Ustaz Syarin cakap sebenarnya tak lama pun. Macam kan Ustaz Sekejap suruh je. subhanallah, Ustaz suruh apa sallallahu alaihi Muhammad tu kan 100 kali tu sekejap je, 1000 kali tu sekejap je. So ini pun kalau you start amalkan dia akan rasa sekejap. Betul tak Ustaz kan? Dia ayat kursi ni tuan semua. Ayat kursi ni dia ada dua wajah lah. Dua wajah. Maksud wajah tu cara kita baca. Satu tu dia panggil wajah 9 wakaf. 9 wakaf. Dan satu lagi wajah 9 7 wakaf. Jadi 9 wakaf tu Ustaz tak pandai dah. Pasal Ustaz tak biasa. Tak biasa. Tapi yang Ustaz biasa ni Ustaz baca daripada tahun 74 lagi Ustaz amal sampai sekarang itu wajah wakaf 7. Maksudnya kita wakaf 7 kita berhenti 7 kali. Ada hari itu Ustaz dah bagi dah waktu santau dulu, tapi Ustaz akan kongsi sebab ni kita bercakap ayat kursi ni Ustaz akan kongsi dan Ustaz bagi ijazah kepada semua. Ustaz terima daripada dua guru. Ini Ustaz beritahu guru Ustaz siapa. Pertama iaitu Wan Ahmadu Kasir yang berada di Tanah Merah sekarang ni masih hidup lagi. Kawan baik Ustaz, kawan baik. Dan satu lagi almarhum tuan guru Haji Hamid Pengkalan Pasir Baling. Pengkalan Pasir Kedah. Pengkalan Pasir Baling. Dia dah almarhum dah dan meninggal. Dua orang ni yang Ustaz terima wakaf 7. Yang lain kebanyakan Ustaz pergi jumpa wakaf 9. Wakaf 7 tu macam mana Ustaz? Dia berhenti 7 kali. Nanti Ustaz baca. Kalau boleh tuan-tuan kalau boleh ada Quran ke? Kalau keluarkan Quran. Keluarkan Quran dulu. Okey, keluarkan Quran. Ustaz baca, tuan-tuan calik je tempat Ustaz berhenti tu. Kalau boleh, kalau ada ataupun kalau tuan-tuan boleh atau screen record kan. Screenshot, lepas tu tuan-tuan gunakan yang guna jari cap gitu je. Telefon mahal kan, takkan tak tahu, takkan tak boleh. Ada, insya-Allah. Baby telefon mahal kan, gunakan. Kita gunakan insya-Allah. Okey, kita boleh Ustaz nak share sekarang ke apa? Okey, boleh share sekarang. Ustaz akan ulang berulang-ulang lah. Okey. Tuan-tuan dengar betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'udu hifzuma wa huwal aliyyul azim. 7. Yang kelima tu panjang sikit. Yang kelima tu. Okey, Ustaz nama dia sekali kan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'udu hifzuma wa huwal aliyyul azim. Okey, 7. Itu dia panggil wakaf 7. Dengan wajah wakaf 7. Dia kalau tuan-tuan tanya wakaf sini, Ustaz minta maaf Ustaz tak tahu. Mungkin tuan-tuan boleh tanya orang lain lah yang dah biasa dengan amalan ayat kursi wakaf 9. Mungkin wakaf 7 ni mungkin tuan-tuan dan puan-puan agak janggal, tetapi wakaf 7 ni Ustaz terima memang almarhum tuan guru Haji Hamid Pengkalan Pasir dia beritahu memang kalau baca wakaf 7 ni dia boleh dua, satu untuk perubatan dan satu untuk pertahanan diri. Ada dua. Wakaf 9 tu Ustaz tak tahu macam mana sebab Ustaz tak biasa dengan wakaf 9. Daripada kecil lagi kita dah biasa dengan wakaf 7 abawan. Yalah. Jadi kalau tuan-tuan nak guna nak amal hari-hari tu bolehlah. Biasa kan dengan wakaf 7 tu insya-Allah. Tapi kalau tuan-tuan dah biasa wakaf 9 tak ada masalah pun nak abawan. Wakaf 9 tu maksudnya ayat dia 7 tu berhenti. Dia berhenti 7 berhentikan. 9 kali berhenti. Untuk semua yang confuse macam saya juga, wakaf ni maksudnya berhenti. Maksudnya tadi kan Ustaz dah pecahkan ayat tu ada 7 kali berhenti. Berhenti ikut cara Ustaz tu yang Allahu la ilaha semua tu lah Ustaz kan. Ada juga yang tanya ni Ustaz. Ustaz tahu ke kursi tu maksud dia apa? Okey, kursi dalam kursi tu dalam ayat tu ada kursi. Ada kursi. Tu dia sebab tu dia letakkan nama ayat kursi. Wasi'a kursiyyuhus sama. Ada ayat kursi tu. Maksud dia apa Ustaz tahu? Dia kursi kalau kita kan macam dah singgahsana lah. Okey. Yang paling kita nak ialah tuan-tuan semua. Nah, bila ayat kursi itu diamalkan, dia akan menjadi satu pendinding yang kuat dalam diri kita. Kalau kita amalkan dalam rumah abawan, insya-Allah rumah kita automatik tidak akan dimasuk pencuri. Kalau kan ni timbul toyo lah kan, toyo kan. Ustaz, saya letak balik kerja 5,000 saya letak, pagi besok bangun hilang 1,000, tinggal 4,000. Kak bilang betul ke? Betul saya bilang. Dah betul lah.
ada orang masuk bilik saya tak saya kunci bilik tak ada. Tiba-tiba hilang. Inilah kita tahu. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan baca ayat kursi 7 kali setiap lepas sembahyang, ataupun paling tidak selepas subuh 7 kali, lepas asar 7 kali, insya-Allah rumah tuan akan jadi macam orang panggil dom. Ada satu lingkup dalam rumah anda, macam ada benda tutup rumah anda daripada kejahatan seperti ini. Orang toyol nak masuk tak boleh, apa-apa semua minit hantu segala benda lah, benda anas yang tak baik dah kata orang. Apa nak sunam malam apa semua tak boleh masuk, insya-Allah. Insya-Allah. So maksudnya ialah setiap macam bila kita imbau balik tadi macam di permulaan Ustaz kata ketika sejarah ayat ni nak turun, dibawa oleh Jibril, dipayungi ataupun diiringi dengan 70,000 malaikat. Ustaz kan. So kita nampak dah istimewanya ayat ni. Semua ayat Quran istimewa, tapi dia masing-masing ada dia punya ayat mujarab dia masing-masing. Ayat Quran lain dia malaikat Jibril turun terus bagi Nabi Muhammad. Ini diiringi dengan 70,000 malaikat. Biasanya Jibril AS dia akan bagi wahai Muhammad ni, dia ada wahyu. Tapi yang ini diiringi dengan malaikat 70,000 dan diketuai oleh malaikat Jibril AS. Dan pada waktu itu memang cirit-cirit habis semua. Iblis syaitan semua cirit-cirit habis semua lagi. Takut akan mereka tahu dah kalau ayat ni diturunkan, payah dia nak goda orang yang membaca. Tetapi kenapa sekarang masih ada lagi? Macam tadi Ustaz beritahu lah, ulama dah bagi sebab kerana hati kita ni ada kebesaran makhluk dan hati kita tidak ada kebesaran Allah Taala. Jadi tuan-tuan semua, kita kena buanglah kebesaran ni. Betul. Ulama kata dia, kalau ada kebesaran dunia dalam hati kita, maka kebesaran akhirat tidak ada. Kalau ada kebesaran makhluk dalam hati kita, maka kebesaran Allah tidak ada. Atau dalam bahasa mudahnya, macam mana pun keyakinan, penyerahan kita kepada Allah tu lebih penting. Maksudnya dia adalah segala-galanya. Jangan kita macam terlalu takut kepada makhluk-makhluk lain ni, ataupun jangan kita terlalu macam merasa dua orang ni terlalu berkuasa, kuat macam tu lah maksud dia Ustaz kan. Bukanlah kata jangan tunjuk berani sangat, tidak. Kalau ilmu belum penuh di dada, kau jangan cabar-cabar. Tapi maksudnya you have to always ingat above all kita ada Allah. So sekali lagi pada yang ada soalan, pada yang boleh tanya, kita ada kat dua-dua bilik ni, tanya je, you nak tanya apa benda. Lepas tu kalau siapa yang nak share apa-apa pun boleh share kita. Ni Ustaz share satu apa Man? Boleh. Satu ketika lah Ustaz pergi tempat, ada satu tempat pemujaan lah ni, mereka cucuk badan tempat pemujaan ni. Ustaz pergi sebenarnya, Ustaz pergi saja je. Ustaz pergi duduk kan dia. Dia cucuk muka, cucuk badan apa semua, cucuk tangan apa semua kan. Benda tu tembus tapi tak sakit, tak sakit. Cucuk apa semua. Tapi Ustaz duduk je, tapi Ustaz pun risau juga, tuan semua risau juga. Jadi Ustaz pun baca kursi hati je, baca Ustaz baca hati je. Masa tu Ustaz baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, baca dalam hati tu, tiba-tiba Ustaz dengar ada satu orang bertempik dah. Bertempik. Ustaz pusing tengok. Masa nak cucuk tu tak tembus. Sakit. Jadi sakit. Dia sepatutnya tak sakit apa kan? Sepatutnya tak sakit masa cucuk, tak sakit. Tapi masa cucuk, dia sakit. Jadi tiba-tiba dia punya guru tu tunjuk kat Ustaz. Tunjuk kat Ustaz gini. Jadi Ustaz nampak, dia nampak dah. Dia nampak yang Ustaz lah penyebabkan benda tu tak tembus. Jadi Ustaz nampak dia bangun, Ustaz terus cabut lagi lah. Apa duduk tempat orang ni. Dan Ustaz bukan nak pergi sudi apa tak, bukan nak pergi uji tak. Cuma Ustaz kebetulan lalu kat situ. Jadi kita takut kita baca masa muda lagi. Ustaz baca ayat kursi dah baca hati, tapi kekuatan ayat kursi dan sembala kita baca hati memberi kesan cara fizikal pada orang, pada benda-benda lain kat luar tu. Walaupun kita baca dengan lafaz tu kat dalam hati kita, tapi dia sampai kesan. Dia boleh kesan pada itu. So mungkin itu menjawab kepada soalan ni yang tanya, Ustaz, kalau kita nampak hantu, kita nak baca al-kursi tu macam mana? Kita takut tak sebab baca, kita nak lari ke macam mana? Bacalah, tak baca, takut. Janganlah lari. Tuan-tuan dan puan, hantu dia tak boleh sentuh kita. Dalam TV tu, karut je TV tu. Tuan-tuan tengok, TV tu nak seronok je, nak seronok kita tengok. Hantu boleh cekik kita lah, hantu boleh pegang lah. Setakat ni lah Ustaz rasa lah, dalam hidup Ustaz tak pernah lagi kena pegang kat tu. Kena pegang lah. Kadang-kadang Ustaz rumah Ustaz kadang Kak ni keluar dari isteri Ustaz, keluar anak dan semua. Ustaz seorang kat rumah. Seorang kat rumah tak ada apa masalah pun. Tu ni Ustaz cerita ni masa kecil-kecil dulu Ustaz tu. Rumah Ustaz tu Bukit Aman Kelang. Dulu mana ada lampu elektrik macam kita sekarang ni. Tahun 60-an dia. Rumah Ustaz tu Bukit, nak turun mandi telaga jauh apa man.
dekat dengan air 500 meter ke bawah. Kena turun. Dan telaga tu duduk dalam celah-celah pokok getah ni. Orang Indonesia getah. Telaga pula tu Ustaz. Aduh. Telaga pula bukan telaga batu, telaga kayu kan. Kalau tersempak jatuh terus dah tentu. Nak turun tu lebih kurang 500 meter turun sampai ke bawah jalan. Masa tu deh, pukul Ustaz nak bas datang pukul 6.30. 6.30 waktu dulu, bukan waktu sekarang. Dulu sekarang sekarang ni dah, kalau 6.30, sekarang ni dah 7.30 lagi ada. 1 jam. Jadi dulu 6.30. Jadi Ustaz kena bangun pukul 4 pagi dah bangun dah. Bayang pukul 4 pagi buat sorang-sorang tu. Buat berita-berita yang bukan lampu picit. Mana ada lampu picit macam tu? Mana ada? Nak beli lampu picit. Mana ada handphone? Tak ada handphone. Berita tu. Lepas tu tutup tangan takut api mati. Masa tengah mandi tu gelap pun tak ada. Filter tu nampak lampu kat kita aja. Lepas tu bunyi orang nak getah. Naik orang getah malam-malam pun ada pagi. Jadi setakat ni Ustaz rasa kalau ada hantu lah. Hantu tu kadang-kadang orang kata macam mana hantu boleh pegang. Ustaz kata setakat ni tak ada dia kena pegang hantu apa semua. Mungkin dan juga tandas pun zaman dulu mana rumah ada tandas? Tak ada tandas pun dulu. Rumah Ustaz tak ada tandas. Rumah kayu. Tandas kat luar, kat jauh pula nak pergi buang air besar tu. Dah tandas tak ada pintu. Dia pakai tutup dengan kain guni. Kain guni je kau kan. Tak ada lampu dan semua. Nak kena sakit perut 2 pagi, 3 pagi terpaksa bangun, pergi sorang-sorang. Tak ada siapa nak temankan. Tak ada siapa nak ayah tidur, mak tidur kan. Jadi itulah tuan semua. Kalau bagi Ustaz lah, tuan-tuan jangan takut. Jumpa hantu pun baca je kursi. InsyaAllah tuan semua. Sampai kan walayak wuduhu tu tuan-tuan ulang dah 7 kali. Contoh kita sempat aja sekali Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai kat wala ya'udu ulang. Wala ya'udu hifzumah wal azim, wala ya'udu hifzumah wal azim, wala ya'udu hifzumah ni banyak 7 kali. Okey, habiskan dia semua. Insya-Allah tuan semua. Ustaz rasa lah, belum sempat lagi habis wala ya'udu tu, si hantu tu dah lari dah kecut-kecut lagi dah insya-Allah. Sebab bila dengar ayat tu diturunkan pun orang dah habis dah tak senang duduk dah Ustaz kan. Jadi, itulah kita mungkin tak tahu antara kelebihan ayat itu, ayat yang diturunkan apa benda. Jadi bila kita dah tahu ni kita amalkan Ustaz kan. Betul. Sementara tu saya nak ambil peluang ni untuk ucapkan terima kasih kepada yang menonton kita di dua platform. Terima kasih yang tak like, terima kasih yang banyak komen ni. Ni siapa ni? Haris Hakim. Haris selalu dia komen. Dia ni sangat supportif, banyak dia komen pada kita. Terima kasih Haris. Teruskan bersama dengan kami. Untuk dekat Facebook kita ni pun Kai pun banyak support kita, banyak tanya soalan. Terima kasih Kai. Dan untuk itu juga kita pun nak bagi tahu nanti kada siapa-siapa yang berkeinginan untuk jumpa Ustaz secara one to one, boleh DM kita. So kita akan carikan slot lah. Kat mana nak jumpa, kita jumpa kat sini. Mungkin kita akan buka hari apa ke, tengok pada Ustaz Free dan juga insyaAllah boleh. So kalau ada apa kemusykilan ke, apa nak tengok, macam mana Ustaz kita sebut rawatan takut kan, kalau ataupun konsultasi lebih baik modern sikit lah. Kita consultation, you nak tanya apa-apa pernah diganggu ke ataupun rasa hati tak best ke, boleh tanya. Ataupun kalau pada sesiapa yang rasa nak join kelas Ustaz one to one, ini kita buat fizikal. Selalu Ustaz buat online, ini fizikal. Kita akan buat dekat je Ustaz, dekat Putrajaya. Pada 3 bulan 3. Betul. 3 bulan 3 di Putrajaya. Itu kita buat depan, cara berdepan. Ustaz ada depan. Betul. Abawan pada, dan kita ada satu lagi kita akan tetamu selebriti kita akan kongsikan pengalaman kita dan pengalaman dia, insyaAllah. Kalau tengok kepada tajuk dia, kita nak buat teknik menjemput rezeki, teknik tarik rezeki dan juga amalan halau stres. Maksudnya daripada kalau rasa tertekan, rasa sedih, rasa ada masalah, jangan pendam. Jom ramai-ramai datang kat kelas ni. Ustaz akan bagi apa benda yang patut dibuat. Kita sama-sama share lah Ustaz kan. Share, kita sama share. Tapi insyaAllah Ustaz akan kongsikan semua. Macam kadang-kadang kita ni sebab kita jadi stres sebab apa? Sebab rezeki kita kan. Rezeki. Ustaz pun jumpa ramai orang yang datang beritahu Ustaz jumpa dia. Tadi pun datang Ustaz, saya dah ada habis modal dah Ustaz. Dah habis daya dah, nak macam mana Ustaz kan? Bagaimana cara dia? Ustaz insyaAllah pada hari itu Ustaz akan kongsi pada tuan semua amalan-amalan yang boleh menarik rezeki tuan semua kan? Dan juga bagaimana nak hindarkan kita berstres. Jangan buat benda-benda yang menakutkan atau benda yang membuatkan kita jatuh daripada landasan Allah Subhanahu Wa Taala berislam. Macam yelah Ustaz, saya tak suka sebut benda ni, tapi kadang-kadang saya nampak dah ada kes-kes yang rasa mengambil nyawa ni jalan mudah. Jangan. Kita especially kita Muslim ni. Dan saya rasa semua agama pun Ustaz kan. Sama. Semua je. Tak ada siapa yang galakkan bunuh diri sebab
benda tu jangan terfikirlah. Tak selesai masalah Wan. Mungkin selesai. mungkin awak akan kata senanglah you cakap. Sebab itulah kita buat kelas ni semua untuk kita share sama-sama. Yes. Bukan kata kita pandai ke apa, tapi kadang-kadang kita terlepas pandang, Ustaz, kan? Betul Wan. So kalau you all semua nak, boleh teruskan bersama kita pun tak buka banyak, kita punya tempat terhad 60 orang saja. 60 orang saja. Kalau tuan-tuan nak, bagi anda yang jauh, contoh yang jauh, yang duduk jauh Kelantan, duduk Singapura, duduk Sabah, Sarawak, anda memang mesti ada tak kemungkinan anda boleh datang. InsyaAllah anda boleh apply untuk dapat live. Kita akan buat Zoom. Kita akan Zoom untuk anda. Bagi Singapura, duduk Johor, duduk Melaka, kan, duduk Penang, nak datang payah, kan. Kadang-kadang tuan-tuan, insyaAllah tuan-tuan boleh apply. Beritahu pada admin, saya nak join cara live. InsyaAllah kita akan buat Zoom bersama. Sama juga tuan-tuan tengok Zoom tu sama macam tuan-tuan join cara fizikal. Tapi kalau bagi anda yang duduk dekat macam sekitar KL, Selangor, Negeri Sembilan, apa-apa. Tuan-tuan boleh dipersilakan datang untuk bersama dengan Ustaz. Jadi sekurang-kurangnya masa rehat kita boleh sembang panjang lagi, dan masa selesai tu kita boleh sembang cara lebih lagi lah. Kalau dalam kelas ni kita rehat, kan. Kita pukul 9 sampai pukul 12 saja dan rehat. Jadi mungkin ada masa untuk kita sama-sama sembang, insya-Allah. Berapa jumlah dia? RM99.90 sahaja. RM99.90 tu, dan tuan-tuan akan dapat benda lebih daripada nilai tersebut. InsyaAllah. So kalau nak apa-apa boleh PM kita laju-laju. Kita dah share kat all semua poster. Terima kasih juga ni Kak Kamarui Pin, Helmi, semua yang banyak bagi kita gift juga ni. Terima kasih dekat The Walker, dekat Ustaz Healing punya TikTok. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada The Vocal ni, admin kita ada bagi juga ni hadiah. Thank you. So kita pun di samping kita sembang tentang tenang tak tenang. Kita ada ni Ustaz nak tunjuk share sikit. Ada produk yang kita baru keluar dan kita dah send, ramai dah minta permintaan, very hot sale. Ini adalah merupakan produk pewangi harum lah. Haruman kita, iaitu ini tenang, yang tenang, yang ni damai. Bau dia berbeza, memang bau dia sedap. Memang sedap tuan semua. Kalau tuan-tuan pakai, kalau tuan-tuan tak tenang, insyaAllah tuan-tuan akan tenang. Kalau tuan-tuan nak damai, tuan-tuan boleh damai. Damai ni maksudnya kita dengan isteri kita dengan keluarga kita pakai. Kalau tuan-tuan rasa berserabut, kadang-kadang rasa jiwa tak tenang, tuan-tuan ambil yang tenang. Kalau tuan nak ambil dua-dua pun boleh. Sekarang ni kita rasa masih tanya admin, masih offer lagi admin? Masih offer lagi? Admin kata offer lagi, kita masih offer lagi untuk anda. Kalau tuan-tuan kita ada dua, itu kalau tuan-tuan nak tenang dengan damai boleh, insyaAllah teman. Betul. Dan kita akan keluar lagi satu produk tak lama lagi ni. Satu produk itu kan garam juga. Garam ni special, garam ni lain daripada lain semua. Garam kita akan keluarkan, insyaAllah. Betul. Tapi sementara ni tuan-tuan boleh dapatkan ini di mana saja tuan-tuan ada, insyaAllah kita akan post. Pada minggu depan, pada 2-3 hari ni kita dah post. Kita dah release banyak dah, banyak botol dah untuk yang buat tempahan, insyaAllah. Okay, kalau anda ingin dapatkan ketenangan dan juga kedamaian, insyaAllah kedua-duanya paling bagus. Kenapa istimewa? Sebab minyak wangi ni Ustaz yang adun sendiri bauan dia, dan juga Ustaz dah doakan untuk semua orang. Kalau masa tadi Ustaz kata dia ada tenang damai, tenang ni lebih kepada terapi diri kita sendiri. Betul. Damai ni kalau you rasa you tak best nak pergi ke apa bunyi bising-bising tu ya, apa benda tu, tolong perlahankan sedikit. Tolong perlahankan sikit. Biasalah kita ni rakyat jelata ramai, jadi meriah kat sini, kan. Semua ni adalah anak-anak murid Ustaz, semuanya seronok. Dia bila tahu Ustaz ada je semua penuh. So berbalik kepada minyak wangi tu, yang tenang tu lebih kepada diri sendiri. Yang damai ni kalau you rasa you nak pergi kerja tak best, ataupun you rasa nak ambil hati siapa-siapalah Ustaz, kan. Kita cuba, kita baca doa, kita pakai, so dapatkan segera, sebab benda ni memang best. Memang benar. Dan kita doa ni Ustaz doa sendiri, Ustaz tak bagi orang lain, Ustaz tu terang dan Ustaz tak bohong dan semua. Okey, doa ni Ustaz sendiri doa, dan doa ni dia pewangi ni dah bertahun-tahun Ustaz doakan. Dia bertahun-tahun dia doa, dan benda tu keep on top up saja. Sebenarnya benda tu akan berputar-putar bertahun-tahun, dan berpuluh-puluh ribu, beratus ribu dah bacaan dah telah dimasukkan dalam minyak tersebut. Jadi kalau anda pakai, insya-Allah, kalau macam abang kata tadi, kalau anda rasa tak tenang, anda pakai cari saja. Ustaz ada yang minta nak tengok, Mas. Saya pegang. Kita tunjuk. Ini dia. Ini memang, insya-Allah, memang ini packaging kita. Ada yang kita dah post, kan, bos, kan. Kita ada yang dah dapat. Siapa yang dapat tu mungkin boleh share dengan kita testimoni nanti bila-bila share kat kita. Ini haruman tenang, ni damai.
Damai ni saya cakap yang boleh digunakan, tak kisahlah you nak pergi interview ke nak apa benda semua kan. But this one untuk diri sendiri daripada kita boleh ke Ustaz kalau nak sapu-sapu kat leher? Boleh. Dia sebenarnya kalau tuan-tuan pakai minyak wangi ni, wangi kalau boleh, kalau tuan-tuan ada cara dah. Ada cara Puan. Kaedah kita ada cara. Kalau tuan-tuan dah pakai, kalau tuan-tuan dah beli dapat kita, insya-Allah tuan-tuan boleh hubungi hubungi admin. Admin kan beritahu cara mana. Dia ada cara nak pakai. Ada cara kita calik kat mana dan apa bacaan dia dah ada bacaan. Kalau tuan-tuan nak lebih advance lagi, ada kita boleh bagi kan. Kalau bagi anda yang ambil lebih, kita kata kalau anda ambil lebih, kita kata lebih daripada 10 ke, insya-Allah ustaz akan bagi tambahan satu lagi amalan 10 kotak. InsyaAllah tak kira lah yang mana banyak, tak kira asal 10 kotak, Ustaz akan bagi satu amalan lebih lagi. Dia pakai bonus lah. Ustaz bagi hadiah untuk amalan. 10, sekaligus 10. Tak kira lah. Tapi untuk secara general ni Ustaz, boleh pakai kat tangan ni semua kat sini. Tapi dia ada bacaan dia. Bacaan tu kita nak. Bacaan tu kita betul, faham. So kalau you all rasa nak cuba, boleh dapatkan benda ni. Kalau zaman-zaman sekarang ni orang panggil macam aromaterapi, tapi ini bukan aromaterapi lah. Ini kita buat sendiri. Ini bukan kilang ke bukan apa. Memang Ustaz punya adunan sendiri. InsyaAllah bahan memang dijamin 100% halal, suci dan bersih. Yes. Dan kita yang buat pun yang isi pun semua orang kita semua. Orang kita semua tuan semua, tidak ada bangsa lain, tidak ada agama lain, insya-Allah. Semuanya beragama Islam, semuanya mematuhi syariah. Okey. So kalau nak dapatkan boleh je admin, boleh je chat admin. Ini dia website Ustaz. Yes. ustadhealingshahrin.com.my. ustadhealingshahrin.com.my. Kat situ ada kelas Ustaz fizikal, ada perfume Ustaz nanti. Ada juzuk diri. Juzuk diri ni pun ada orang tanya ni sebelum kita nak akhiri ni Ustaz, mungkin kita boleh share sikit. Kalau untuk juzuk diri kita, juzuk diri ni ataupun juzuk peribadi, semua. Okey, juzuk peribadi, juzuk diri ni adalah satu proses yang mana Ustaz perlukan nama tuan-tuan semua, nama bin ayah, nama mak, kedudukan dan adik-beradik anak keberapa dan juga tarikh lahir anda. Tarikh lahir kan. Jadi kalau anda hantar semua tu pada kita, dan Ustaz akan proses, tapi cuma Ustaz minta makan masa sikit lah untuk 4 hari 5 hari. 4 hari 5 hari sebab Ustaz kita akan scan diri seseorang tu lah. Scan. Kalau banyak maka lama sikit lah makan masa. Dan kelebihan dan semua, bila tuan-tuan terima juzuk diri daripada admin atau daripada Ustaz atau daripada admin, maka terus tuan-tuan kena baca juzuk tu. Okey, baca tu kalau anda mampu untuk baca sekaligus, lebih baik lah. Itu dia paling top sekali lah, paling bagus sekali. Kalau anda tak mampu baca sekaligus, anda boleh pecah-pecah. Boleh pecah subuh sikit, zuhur sikit, asar sikit, maghrib sikit, isyak sikit. Habis isyak tak habis. Tak mampu juga anda baca hari Sabtu sikit, hari Ahad sikit, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, habis. Boleh juga macam tu. Dan kalau anda paling bagus sekali ialah anda baca terjemahan dia. Anda baca terjemahan dia, anda akan tengok memang terjemahan tersebut akan menceritakan tentang diri anda. Sikit sebanyak akan menceritakan tentang peribadi diri anda. Walaupun dia cerita kisah Firaun ke, dia kisah kita boleh kaitkan. Kita boleh kaitkan, insya-Allah. Jangan risau, bukan anda Firaun. Kisah tu ada kaitan. Dan untuk pengetahuan anda, juzuk peribadi ni very private and confidential. Yes, Even kami admin pun tak tahu. Yang akan tahu ni Ustaz dengan anda. Ustaz pun nanti daripada hantar, Ustaz akan delete terus. Ustaz takkan tengok. Ada juga yang tak berapa clear. Juzuk diri ni adalah juzuk berdasarkan ayat berdasarkan Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran ada 30 juzuk. So you nak tahu diri you juzuk yang mana, maksudnya ada kaitan dengan diri you, sebab itulah kita tawarkan kata orang kaedah ni. Jadi kalau yang berminat boleh tanya dengan kita, boleh PM kita dah Ustaz. Dia juzuk diri ni bila tuan-tuan baca, bila tuan-tuan terima dia juzuk diri daripada Ustaz atau daripada admin, tuan-tuan baca, itu berlakunya proses penataan. Dia panggil attunement. Orang murid panggil attunement. Dia attune macam kita kereta lah. Kereta kita gegar kan. Kita pergi kat mekanik, dia tune balik. Dia adjust balik, baru kereta kita stabil. Macam itulah diri kita. Kenapa diri kita ni susah, rasa rendah diri, rasa jiwa kacau ni. Sebab apa? Sebab energi dalam badan kita susunannya tak bagus dah. Dan energi positif dah. Ion positif, ion kita dah tak stabil lah. Jadi ini kita baca, kita baca, dan tuan-tuan baca, insya-Allah dia akan attune balik abang. Jadi sebab tu kalau kadang-kadang akan berlaku
atau sakit sikit badan sikit, rasa nak demam, rasa air hidung berair, macam-macam tu sebab apa berlaku? Sebab dia nak nyah keluarkan segala bentuk energi negatif daripada badan kita. Ni ada seorang Kak Su ni, Kak Su kita. So Rich. Dia kata Su So Rich. Nama Ustaz kot. Itu ada Ustaz. Saya dah ambil juzuk diri dengan Ustaz. Dia siap bagi tahu dia juzuk berapa. Kak, kalau PNC Kak, jangan beritahu orang. Kalau boleh jangan beritahu. Atas suami pun jangan beritahu tahu. Jangan beritahu. Jangan. Tapi ni akak dah share tak apa. Tapi orang kalau nak tahu dia kena baca detail lah. Ustaz ada bagi penerangan juga kan. Saya pun dah tak boleh bagi tahu juz berapa. Semua kita dapat semua nak dapat. Saya dah baca. Bukan cakap apalah. Memang sebenarnya dia adalah kaitan dan dia sebenarnya rasa, memang ada rasa best. Betul apa Ustaz cakap tu. Dia akan rasa macam ni sepatutnya. Tiba-tiba badan you pun dah rasa macam kau okey sebenarnya lah. Saya nak cakap tak boleh. So kalau you nak yang rasa dapat tu, yang itu dia rasa. Dia akan lalui. So kita Ustaz nak share sikit lah tentang juzing kan. Ada satu nama Ustaz. Dia ni engineer di MAB mas kan tuan semua. Dia engineer tapi gaji macam tu tak cukup lah, tak cukup lah. Jadi dia beritahu Ustaz saya jual durian jugalah sampai tu, jual durian tapi tak laku Ustaz, tak laku. Kata saya nak apply untuk dapat juzuk diri lah. Tak, okey boleh insya-Allah. Okey Ustaz pun proses untuk dia, maka 2-3 hari tu Ustaz pun hantar pada dia tu. Lepas tu satu hari tu Ustaz buat ceramah buat kelas workshop di Setapak, dia ada dalam kelas tu. Ada kelas, masa rehat tu jumpa Ustaz boleh tak saya nak bagi testimoni tentang juzuk diri saya? Okey, silakan. Dia pun masuk tu Ustaz pun panggil dia. Dia beritahu, dia cerita macam Ustaz cerita dia lah. Dia last kali dia terpaksa berhenti jual durian tuan. Macam tu pula. Daripada tak laku, dari terlebih laku sehingga kan datang sampai luka-luka badan dia. Laku dia saya terpaksa berhenti Ustaz dengan durian, jual durian kerana tak tahan sangat, letih sangat data. Ini nak bertanda kan juzuk diri ni dia boleh ubah sistem diri anda, rezeki, pelarisan, apa lagi rezeki kehormatan rumah tangga, dari segi kekuatan diri, segala-galanya lah insya-Allah. Thank you Kak Su, tolong jawabkan Kak Su tadi tu, Su Sorich ni, dia jawabkan soalan daripada Putri Sarah, tanya apa kelebihan juzuk diri ni. Ustaz pun dah cakap. Kak ni pun dah balas, dia kata untuk kenal diri kita dengan kalamullah. Okay, saya rasa macam dah panjang kita punya ni kan. So nak apa-apa info sekali lagi saya bacakan, ustadhealingsharin.com.my. Masuk je website tu, itu memang hak milik Ustaz mutlak 100% tanpa ragu-ragu. Panjang tak penerangan tu. So kalau you want to know everything about Ustaz Healing Sharin, nak tahu apa aktiviti dan siapa dia semua, boleh ke website tu atau boleh je tanya kami. Ustaz pun ada akaun Instagram, Ustaz ada akaun TikTok, Ustaz ada akaun FB page, semua pun just follow. Follow je Ustaz dan kat situ akan nampak update. Kita pun ada banyak dah konten kan Ustaz kan? Banyak konten. Doa kita share pasal macam mana nak pergi interview, macam mana doa kalau nak exam, macam mana doa nak makan takut ada pelaris kedai, macam mana nak dapat jawatan ke, nak banyaklah. Kalau you tak ambil rugilah. So apa yang penting, teruskan bersama dengan kami. Saya rasa sampai sini dulu Ustaz kita dah bos pun dah bagi syarat dah. Coming soon pun Ustaz akan ada banyak lagi program menjelang Ramadan ni. Ustaz akan ada kisah-kisah Nabi. InsyaAllah. Ustaz akan ada tips doa-doa menarik semua berterusan. Jadi dan teruskan kita ada kisah sahabat ni kita akan bagi. Ada bagi hayatus sahabat. Sebab Rasulullah SAW beritahu sahabatku seperti bintang di langit. Betul. Siapa ikut sahabat aku maka dia takkan sesat. Lepas tu katanya Ustaz akan beraksi kat dapur juga. Sejauh mana kebenaran tu tunggu nanti. Okay? InsyaAllah. Di kali first time Ustaz pergi ke dapur dia. Belum pernah tanya kat ni lah. Isteri Ustaz dia Ustaz tak pernah pergi ke dapur ni. Rasa gementar juga. Okay, saya sampai sini dulu. Macam biasa kita doa sikit. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali fi kalam hatin wa nafasin adada ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah fi kalam hatin wa nafasin adada ma Rasulullah. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Rabbishmina min kulli da' wa afina minal bala. Rabbishmina min kulli da' wa afina minal bala. Rabbishmina min kulli da' wa afina minal bala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adada ma Rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Terima kasih semua.
Betul kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beres.